Kisah Puteri Gunung Ledang, adakah ianya hikayat atau hakikat? Meneliti legenda Puteri Gunung Ledang sememangnya menimbulkan 1000 persoalan. Lantaran terdapat versi cerita, Sultan Mahmud Shah membina jambatan emas dari Melaka ke gunung di Johor sebagai syarat peminangan puteri itu. Akan tetapi, sehingga kini, jambatan kira-kira 40 km itu masih gagal ditemui, sekaligus menyebabkan ramai pihak sangsi akan kesahihan kisah masyhur berkenaan. Cerita Puteri Gunung Ledang sememangnya terkenal dan dicatatkan dalam kitab Melayu lama. Antaranya Salalatus Salatin, iaitu sejarah Melayu, dan Hikayat Hang Tuah, selain diperturunkan secara lisan daripada generasi lama ke generasi baru. Justru ada banyak versi kisah puteri jelita berkenaan, dan satu daripada versi itu bermula dengan kemangkatan Permaisuri Sultan Mahmud Shah, iaitu Sultan ke-8 dan terakhir memerintah Kerajaan Melaka dari tahun 1488 hingga 1511. Orang Bunian. Akibat kematian permaisurinya, Sultan Mahmud menitahkan Hang Tuah yang sudah tua selain Sang Setia dan Tun Mamat melamar Puteri Gunung Ledang yang amat jelita. Ada versi mengatakan puteri itu bukanlah manusia, sebaliknya orang Bunian. Maka rombongan peminangan dihantar dan selepas beberapa hari meredah hutan, akhirnya Tun Mamat bersama pengiring tiba di Gunung Ledang. Hang Tuah yang uzur gagal meneruskan pendakian manakala Sang Setia menemani Hang Tuah. Selepas lama mendaki menelusuri hutan tebal, Tun Mamat tiba di taman nan indah di atas gunung. Mereka kemudian menemui Ketua Dayang kepada Puteri Gunung Ledang dan menyampaikan hajat peminangan Sultan Melaka. Selepas lama menunggu jawapan, akhirnya datang seorang nenek bongkok menyampaikan syarat 7 hantaran Puteri Gunung Ledang, iaitu jambatan emas dari Istana Melaka hingga ke puncak Gunung Ledang, jambatan perak dari puncak Gunung Ledang ke Istana Melaka, 7 dulang hati nyamuk, 7 dulang hati kuman, 7 tempayan air mata anak dara, 7 tempayan air pinang muda dan semangkuk darah Raja Muda Melaka. Tun Mamat terkejut mendengar syarat yang mustahil dipenuhi itu. Beliau kemudian turun menemui Hang Tuah dan menceritakan hal berkenaan. Sultan menjadi zalim. Secara tersirat, Hang Tuah sedar peminangan Sultan ditolak secara kiasan oleh Puteri Gunung Ledang. Lalu, akibat kecewa kerana gagal menyempurnakan titah, Hang Tuah enggan kembali ke istana dan menghilangkan diri dalam sungai. Tun Mamat pulang menyampaikan syarat peminangan kepada Sultan Melaka tanpa memahami maksud tersirat di sebalik syarat hantaran. Sultan Mahmud mengerahkan seluruh rakyat menyediakan tuntutan supaya baginda dapat memperisterikan Puteri Gunung Ledang. Keadaan dalam negara menjadi kacau bilau apabila rakyat dikerah membina jambatan emas dan perak, sehingga seluruh emas dan perak milik kerajaan dilebur. Tidak cukup dengan harta kerajaan, emas dan perak penduduk turut dirampas. Lebih zalim, kalangan gadis dikerah berkurung dalam istana dan dipaksa menangis manakala rakyat lain dikerah mendapatkan pinang muda untuk diperah airnya, walhal pinang muda tidak berair. Selepas bertahun-tahun, akhirnya semua hantaran berjaya disediakan kecuali satu, iaitu semangkuk darah Raja Muda Melaka, iaitu Raja Ahmad. Sultan Mahmud diceritakan tidak sampai hati untuk membunuh anak andanya yang masih kecil. Tetapi hasutan nafsu menyebabkan baginda tidak mempedulikan apa-apa lagi. Lantas dada kecil Raja Ahmad cuba ditikam. Bagaimanapun ketika keris hampir menembusi dada kanak-kanak itu, tiba-tiba Puteri Gunung Ledang menjelma di hadapan Sultan. Puteri itu menzahirkan kekecewaannya terhadap Sultan Mahmud yang sanggup menindas rakyat dan menumpahkan darah zuriatnya sendiri kerana tergila-gilakan wanita yang tidak pernah dikenali. Puteri Gunung Ledang menjelaskan beliau menolak pinangan Sultan Mahmud dan rentetan kejadian itu akhirnya mengisafkan baginda. Pelbagai versi cerita, sehingga kini ramai pihak tertanya-tanya di manakah letaknya jambatan emas dan perak
yang kononnya sudah dibina melewati masa. Tiada kesan tinggalan jabatan ditemui melainkan dalam kisah legenda semata-mata. Menerusi laman sesawang informasi Wikipedia, tertera maklumat pihak tertentu percaya jambatan emas dan perak itu wujud tetapi tertimbus bawah tanah. Wikipedia turut memaparkan versi lain kisah berkenaan, antaranya Puteri Gunung Ledang tidak pernah mengemukakan 7 syarat antaran, tetapi syarat itu direka Tun Mahathir dan Hang Tuah dengan harapan Sultan Mahmud faham peminangannya ditolak. Ada juga versi mengatakan Sultan Mahmud gagal menunaikan semua syarat pelik itu sekaligus menjelaskan jambatan itu tidak pernah dibina. Selain itu, satu lagi misteri dalam legenda Puteri Gunung Ledang ialah identiti sebenar wanita berkenaan. Puteri Raja dari Jawa. Ada juga cerita disebarkan kononnya Puteri Gunung Ledang bukanlah manusia, tetapi Ratu Bunian jin atau makhluk kayangan. Bagaimanapun, ada juga pihak dan pekaji yakin Puteri Gunung Ledang adalah manusia, iaitu Puteri Raja dari Jawa. Mengikut pendapat itu, ketika remaja, Puteri Gunung Ledang dihantar ayahandanya dari Jawa untuk menuntut ilmu agama di Pulau Besar, Melaka. Selepas itu, puteri berkenaan berpindah ke Gunung Ledang bersama pengikutnya untuk bersuluk dan mendekatkan diri dengan Allah SWT. Mengenai dakwaan, kononnya Puteri Gunung Ledang adalah bunian atau jin, pihak skeptikal berhujah sememangnya gunung dan hutan menjadi kediaman jin. Dan tidak mustahil makhluk halus itu menyamar sebagai Puteri Gunung Ledang untuk menipu manusia. Sekian. Sila like, share, subscribe dan komen untuk penambahbaikan. Assalamualaikum.